Kita kenalah detailkan, kita kenalah perincikan, kita kena bawalah persetujuan semua pihak, kita kena jelaskanlah grand coalition tu apa sebenarnya yang kita nak. Parti Amanah ekoran daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu melalui Yang Berhormat Khalid Samad iaitu pengarah komunikasi Parti Amanah telah menegaskan tentang menyambut dan mengalu-alukan kenyataan PKR bagi memperkukuhkan Pakatan Harapan walaupun disebut di situ perlu ada usaha-usaha untuk melebarkan pengaruh Pakatan Harapan dengan mengambil kira 108 MP Blok Pembangkang yang telah menolak bajet 2021. Dan disebut satu perkataan yang agak kontroversi hari ini, iaitu perkataan Grand Coalition. Ya, ataupun kesepakatan terbesar ataupun gabungan parti pembangkang terbesar. Itu tidak ada isu di sini antara saya dengan Yang Berhormat Khalid Samad. Langsung tidak ada isu. Hanya yang berbeza ialah bagaimana kita memahami Grand Coalition itu dalam rangkanya yang lebih detail. Kalau Khalid Samad, sahabat saya Tuan Khalid Samad menyebut tentang Grand Coalition dari segi idea dan konsepnya secara umum, saya pula menyebut Grand Coalition itu dalam rangka apa syarat dia, apa detail dia, apa faktor untuk menyatukan agenda kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor strateginya kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor teknikalnya kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor taktikalnya kalau berlaku Grand Coalition. Hanya naratif yang lebih mendalam itu seolah-olah menggambarkan dari pihak saya tidak semudah kita menyatakan Grand Coalition sehingga kita benar-benar memasak maksud Grand Coalition dari sudut kalau orang lain nak bersama kita bukan masuk free begitu saja hanya kerana kita kata 108 sokong kita maka kita kata marilah kita bentuk Grand Coalition. Tetapi Grand Coalition itu pada mulanya, terasnya, tegak berdirinya kejayaan Grand Coalition ini bersandarkan kepada kesatuan agenda yang mesti disetujui oleh semua pihak. Dan teras yang saya ulang dan saya akan ulang kepada kekuatan kita, strength Pakatan Harapan adalah agenda reform, agenda islah yang mana siapa saja nak masuk, ahlan wa sahlan. Tetapi kita kena selesaikan dulu persetujuan bersama tentang agenda Islam. Dan saya bercakap itu pula di atas pengalaman. Bukan bercakap itu tanpa pengalaman. Maksud pengalaman ialah apa yang telah dilalui oleh Pakatan Harapan bersama kita membentuk Grand Coalition pada waktu itu dengan mengajak bersatu untuk join kita. Tetapi apa yang berlaku kepada bersatu? Membelot, menikam, gunting dalam lipatan, setelah menjadi kerajaan, setelah memerintah, komitmen untuk reform itulah menjadi asas utama hingga mereka membelot kita. Maknanya, mereka masih terperap di dalam agenda reform dalam kepala perkauman sempit. Mereka masih lagi terperap di dalam nak menerima agenda reform dari sudut mereka masih lagi bermain isu-isu perkauman. Maka ini agenda reform apa? Maknanya, bukankah itu satu pengajaran? Kalau kita nak bercakap tentang Grand Coalition, ya, bukan collusion, tapi coalition. Coalition ni gabungan. Kalau collusion bertembung. Grand Coalition ini, maka kita kenalah berhati-hati. Kita kenalah detailkan. Kita kenalah perincikan. Kita kena bawalah persetujuan semua pihak. Kita kena jelaskanlah Grand Coalition tu apa sebenarnya yang kita nak. Kalau sekadar menyatakan Grand Coalition tanpa ada satu pengamatan naratif yang panjang yang telah dilalui oleh Pakatan Harapan, maka saya khawatir ia bukan sekadar satu idea yang dilontarkan,
tetapi ia boleh menyebabkan ada Grand Coalition ini kita berberantakan sesama kita. Apa gunanya kita bercakap Grand Coalition kalau kita akan berberantakan sesama kita, kalau kita akan berbalah sesama kita, sedangkan inilah teras yang telah membina Grand Coalition itu. Nah, bagi memastikan Grand Coalition itu berjaya, maka teras agenda reform itu mesti menjadi agenda bersama semua pihak, supaya dengan itu baru kita boleh mencapai apa sahaja gerak taktikal, gerak strategi, gerak teknikal dalam menjayakan Grand Coalition ini.